Dalam perniagaan, kita perlu bertindak bijak dan pantas agar sentiasa menjadi peneraju dalam industri yang diceburi. Itu adalah antara kata-kata yang dipraktikkan oleh usahawan yang telah berjaya. Ya, saya Maya Karin dan selamat menonton iSME, sebuah rancangan baru yang meninjau kejayaan para usahawan dalam industri kecil sederhana yang dibawakan khas oleh SME Bank. Dalam episod ini, kita akan melihat ketabahan dan kegigihan seorang usahawan yang menceburi diri dalam industri sistem tenaga solar. Iklim panas tropika yang terdapat di Malaysia merupakan antara faktor yang sesuai untuk menghasilkan tenaga berasaskan tenaga suria. Bantuan dan komitmen dari pihak kerajaan yang menyediakan prasarana yang terbaik juga antara faktor utama yang mendorong Malaysia untuk muncul sebagai pusat tenaga suria yang utama di rantau Asia. Dan antara syarikat yang sudah lama bertapak dan menceburi bidang ini ialah Gading Kencana Sendirian Berhad. Gading Kencana Sendirian Berhad merupakan antara syarikat yang menerajui industri sistem tenaga solar di negara ini. Syarikat ini telah diasaskan oleh Gunter Tobing dan Hasnah Awang pada tahun 1998. Bahkan berasaskan beberapa kejayaan yang diperolehi syarikat ini, Gading Kencana merupakan syarikat Bumiputra berprestasi tinggi, mampu untuk terus maju dan berkembang. Syarikat ini terus diterajui oleh Muhammad Guntur Mansor Tobing, usahawan yang terus mencipta nama dalam industri tenaga solar di negara ini. Sebenarnya saya ada pengalaman bekerja dengan syarikat multinational corporation selama 10 tahun dari bidang kejuruteraan elektronik. Selepas saya berhenti daripada kerja di sana, saya mencari satu peluang perniagaan yang baru, yang niche. Dan kebetulan pada masa itu adik saya, Kilau Tobing, dia pun ada bersama dengan saya. Jadi kita mulakan sebuah perniagaan yang kecil, iaitu bernama GKSB. Dan bisnes pertama kita mula dengan energy efficiency. Selepas tu kita buat mula solar garden light. Selepas situ kita solar street lighting, nilai yang bertambah. Kita mempelopori industri solar garden light. Dalam keadaan kita yang kecil, kita menjual lampu solar melalui iklan di dalam akhbar. Jadi bila daripada iklan tu kita dapat banyak inquiry. Dan inquiry secara telefon tu kita dapat dan kita jual cash and carry. Dan alhamdulillah berkat kita punya usaha menjual secara kecil-kecilan, kita mendapat peluang untuk menyertai pameran oleh MAHA, oleh MARA dan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan daripada situlah kita bertemu dengan pelanggan-pelanggan kita yang lebih besar lagi dan perniagaan itu berkembang dengan lebih baik pada masa itu. Dan bagaimana pula dengan peranan yang dimainkan oleh SME Bank dalam membantu syarikat meluaskan lagi perniagaan? SME Bank merupakan bank yang pertama bagi pinjaman pada Gading Kencana Sdn Bhd. Pertama sekali kita dapat pinjaman TUS, tabung usahawan siswaza sebanyak RM100,000. Jadi dengan tabung yang ada tu, working capital kita bertambah, kita dapat kembangkan distribution channel dan kita expand bisnes daripada solar garden kepada solar street lighting sebab dia memerlukan modal yang lebih besar. Dan dengan working capital yang RM100,000 tu kita mendapat satu pesanan besar sebanyak 3 juta pada masa itu. Syarikat berkembang dengan lebih pesat lagi. Kita punya turnover daripada RM500,000 setahun sudah menjadi 3 juta setahun. Ini merupakan lompatan berganda yang kita terpaksa capai pada masa itu. It's a nice problem actually. Dan sokongan bila kita dah besar, barulah sokongan kredit daripada pembekal dan subkontraktor pun datang. Dan kita boleh mengembangkan bisnes kita lebih besar lagi pada masa itu. Memang senang untuk menggelar diri sebagai usahawan, tetapi bukanlah senang untuk berjaya dalam industri yang diceburi. Untuk Guntur Tobing, segala cabaran dan susah payah merupakan pengalaman paling berharga dan telah mematangkan beliau sebagai seorang usahawan. Industri ini adalah berasaskan teknologi dan perubahan teknologi berlaku dan begitu pantas. Yang kedua, perubahan cita rasa pengguna. Dan seterusnya, kita mesti bersaing dengan pasaran dalam negara dan luar negara. Kita tidak ada jatuh dan bangun. Alhamdulillah, kita ada reserve yang cukup untuk cover situasi yang memeritkan itu. Yang penting dalam perniagaan kita ialah time and space, ruang dan peluang. Jadi bila dapat projek tak ada wang, itu problem. Masalah tak ada projek tu kita tak timbul sebab dalam perniagaan kita gunakan dua strategi. Strategi pertama kita kata project based business.
project based business ni kita kata rezeki rimau. Sekali dapat makan tak habis, siap beliau. Yang kedua ialah bread and butter. Bread and butter business ialah yang kita jualan hari-hari untuk membiayai overhead dan kos kita. Tapi yang penting sekali kita rasa pengalaman jatuh dan bangun ni ialah isu pengurusan keuangan. This is called nice problem. Nak dapat projek dah susah, dah dapat projek, problem nak raiskan kita punya fund. Di sinilah SME Bank datang sekali lagi. Dia bagi kita satu lagi working capital sebanyak 500,000. Di peringkat ini kita dapat lonjakkan jualan syarikat dari 3 juta terus kepada 10 juta. Dan di sinilah kursus yang disediakan oleh SME Bank dalam menguruskan pentadbiran kewangan dan akaun menjadi sangat penting. Selepas ini kita akan melihat lagi kejayaan Gading Kencana dan bagaimana SME Bank memainkan peranan sebagai institusi pembangunan kewangan. Aset utama sesebuah syarikat adalah para pekerjanya. Kecemerlangan para pekerja akan maju dan mantapkan lagi syarikat itu. Industri solar ini adalah industri yang berasaskan teknologi. Jadi dalam menangani bisnes solar, tenaga solar ini, kita terpaksa hantar staf kita ke luar negara untuk kursus. Kita hantar pergi ke Jerman, ke India, ke Korea, ke Thailand, sampai ke Australia pun kita hantarkan staf kita. Sebab peluang untuk belajar ilmu tentang solar ini terhad dalam negara pada masa itu. Tapi yang paling penting sekali dalam menangani staf pada waktu ini ialah kita kena memahami kehendak terutamanya generasi Gen Y yang pada hari ini yang harus ditangani dengan lebih lembut, lebih matang dan lebih berwibawa. Kita di sini falsafah kita ialah you work hard, you play hard. You work smart, you play hard. Ini yang kita buat pada hari ini. Sebab itu di sini staf mempunyai inisiatif sendiri. Mereka sanggup bekerja sampai lewat malam untuk menyiapkan tugasan. Itu kita tak suruh, tapi dia buat. Hari Sabtu dan Ahad tu mereka siapkan. Kita hendak supaya dia menganggap supaya syarikat ini adalah syarikat milik mereka sendiri. Dan untuk staf yang berjaya, kita setkan satu company yang baru untuk dicuba meneroka industri ini dengan sendiri mereka. Bagi Guntur, syarikat kini memberi penekanan yang lebih serius kepada pembangunan modal insan bagi mengekalkan kualiti perkhidmatan dan produk yang berterusan. Pada saya, Encik Guntur adalah seorang ketua dan pemimpin yang sangat berdedikasi, di mana apabila kita menjalankan sesuatu kerja, beliau semangat memberikan inspirasi dan juga banyak-banyak idea baru apabila kita menghadapi jalan yang buntu. Daripada menjadi seorang bos yang hanya memberikan arahan dan berada di tempat duduknya, beliau adalah seorang pemimpin, di mana pemimpin ini bagi saya dia bergerak bersama-sama, berada di hadapan, dia pimpin satu pasukan tersebut bila mana kita nak mencapai suatu objektif dan matlamat sesuatu kerja itu. Kejayaan bukan boleh dicapai dengan sekelip mata dan kejayaan juga tidak boleh diperolehi tanpa adanya sokongan daripada orang yang tersayang. Yang ini saya cukup bersyukur, alhamdulillah, kerana saya mempunyai seorang isteri yang cukup memahami. Dan isteri saya pernah berkata pada saya masa kami dating dulu, if I marry a soldier, I'll make him a general in the army. Jadi sampai hari ini pun masih lagi kita ada semangat yang begitu. Dari segi keluarga, sokongan keluarga, saya cukup bernasib baik kerana keluarga saya faham tuntutan kerja sebagai seorang usahawan. Dan saya cukup bersyukur juga kerana dikurniakan anak-anak yang berdikari. Dan pada hari ini pun alhamdulillah mereka mampu menjaga diri sendiri dan mereka turut berbangga dengan pencapaian yang kita capai pada hari ini. Sebagai seorang usahawan ya, dan menguruskan syarikat sendiri ya, ini ialah bukan 9 to 5 job, it's a 24/7 thing. Okey, jadi kita terpaksa bahagi masa antara rumah dan syarikat. Jadi di rumah, jadi kami telah membuat satu perancangan untuk pembantu rumah apa jadualnya untuk dijalankan hari-harian. Dan di syarikat pula kami berdua membahagikan masa siapa akan pergi ke site dan siapa akan menunggu di pejabat untuk menguruskan hal-hal yang berurusan dengan klien. Contohnya di semasa projek PPSMI, saya sendiri turun untuk menguruskan
pengeluaran, dan suami saya pula menjaga di bahagian klien, di mana kami minta invoice, semua itu dia lakukan. Jadi kami bahagikan kerja-kerja kami seperti itu. Mungkin boleh cerita sedikit tentang hobi-hobi atau aktiviti di masa lapang? Hobi saya yang pertama ialah suka renang, di mana saya menghabiskan sekurang-kurangnya 20 minit dalam kolam renang, dan ini adalah untuk menenangkan otot-otot yang regang dan juga untuk mengurangkan stres. Selain daripada itu, saya juga suka membelai kucing. Membelai kucing ni merupakan satu psikoterapi untuk mencari idea baru. Bila kita belai, kucing tu pun duk miau, miau, itu kita rasa tenang. Ya? Dan yang ketiga, hobi saya ialah mengembara. Saya suka mengembara sambil berdagang. Dalam masa 3 tahun, 4 tahun kebelakang ini, kita sudah pun mendebusi pasaran di Abu Dhabi, Dubai, Doha, Munich, Frankfurt, Algeria, Chennai, Manila, dan kita akan berjalan lagi. Dan inilah cara yang paling santai untuk membuka pasaran baru. Selepas ini kita akan melihat peranan penting yang dimainkan oleh Gading Kencana dalam membangunkan projek tenaga suria di negara ini. Gading Kencana bukan sahaja memainkan peranan penting dalam membantu membangunkan ekonomi negara, tetapi juga dari segi sumbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malaysia. Dari segi tanggungjawab sosial, kita banyak membuat tajaan kepada NGO seperti Kiwanis Down Syndrome Treasure. Jadi ini kita ada personal commitment dan personal feeling dengan Down Syndrome, anak-anak Down Syndrome ini. Jadi kita membuat tajaan di situ. Dan yang kedua, program tajaan kita untuk pasukan rugby Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Dan kebetulan pasukan sekolah ini juga menjuarai banyak kejohanan di kementerian yang dianjurkan oleh Milo. Selain daripada itu, yang saya ingat yang lebih menyentuh perasaan ialah program tajaan anak angkat di bawah bahagian sekolah-sekolah berasrama penuh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sampai hari ini kita ada 10 orang anak angkat kita, dan 4 orang daripada anak angkat sudah pun melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dalam program ini kita bantu dari segi sponsor wang saku, persiapan peperiksaan, dan kita bagi buku rujukan. Anak-anak ini semua anak-anak yang pandai, yang cemerlang. Walau bagaimanapun oleh kerana mereka dalam program khas di mana underprivileged, jadi selalu mereka akan rasa inferior bila bersama-sama dengan rakan-rakan daripada keluarga yang berada. Di sinilah kita datang dan bagi dia semangat, kekuatan, pendedahan. Dan kita bawa mereka balik duduk bersama kita di rumah dan merasai bahawa kita juga manusia biasa. Saya pun dari sekolah asrama, isteri saya pun dari sekolah asrama. So mereka tak perlu gentar, tidak perlu rasa rendah diri dalam mengharungi cabaran pembelajaran di sekolah. Tahun 2013, Gading Kencana telah dipilih oleh Frost & Sullivan sebagai penerima anugerah Entrepreneurial Company of the Year. Anugerah yang dimulakan sejak tahun 2005 memberikan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang berjaya dalam pelbagai sektor. Dia merupakan satu penanda aras tentang keupayaan kita. Kita akan sentiasa berusaha lebih gigih untuk tingkatkan perkhidmatan kita kepada pelanggan. Dan di samping itu juga, ini merupakan satu platform untuk kita menembusi pasaran antarabangsa. Dan kita kena bersiap sedia kerana AFTA sudah datang, FTA sudah datang. Maknanya pada hari ini, orang daripada luar negara datang bersaing dengan kita dalam pasaran kita sendiri. Jadi persiapan ini cukup penting. Dan saya rasalah yang saya cukup bangga, award yang paling best sekali saya cukup puas hati ialah bila kita dapat award daripada SME Bank. Award ini walaupun dia peringkat dalam negara, tapi dia meyakinkan pihak bank bahawa syarikat kita mempunyai kewangan yang kukuh. Dengan kewangan yang kukuh, kita mampu bergerak lebih besar ke hadapan. Kini setelah lama menceburi bidang ini, Gading Kencana berada pada kedudukan yang paling strategik untuk melonjakkan pertumbuhan dalam bidang tenaga diperbaharui, terutama dalam membangunkan projek tenaga suria di negara ini. Saya berpendapat Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi hub tenaga solar di rantau Asia. Kerana nombor satu, kita mempunyai struktur ekosistem yang bersepadu. Yang kedua, kita mempunyai rantaian value chain yang holistik, bermakna daripada proses membuat ingot, wafer, solar module, installer sampai ke sistem integrator kita dah ada di Malaysia. Jadi ini cukup baik untuk mempertingkatkan industri tenaga solar di peringkat serantau.
Dan yang paling penting sekali, sokongan kerajaan kepada industri solar di Malaysia cukup penting, cukup besar. Yang pertama, kerajaan kita mewartakan Akta Tenaga Baru. Yang kedua, kita adakan Akta Sustainable Energy Development Authority. Yang ketiga, kita adakan insentif fiskal kepada pelabur-pelabur tenaga solar. Gading Kencana juga difahamkan telah memeterai beberapa perjanjian di UAE. Boleh ceritakan sedikit tentang perjanjian itu dan projek-projek yang terbabit? Saya berterima kasih kepada pihak Matrix yang banyak membantu untuk merealisasikan perjanjian ini. Bersempena dengan lawatan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri ke UAE pada tahun 2011, kita memeterai satu perjanjian dengan Liwah Emirates Solar. Perjanjian ini membuka satu lembaran baru dalam proses pengembangan pasaran ke Timur Tengah. Pasaran yang akan kita cover melalui pejabat di Abu Dhabi ini ialah UAE, Iraq, Yaman, Arab Saudi, Qatar, Oman dan juga ibu negara di Doha. Pengalaman pahit manis yang dilalui oleh Guntur telah meyakinkan beliau bahawa industri yang diceburi ini boleh berkembang dengan lebih pesat lagi. Rakyat Malaysia patut bersyukur kerana kerajaan memberi subsidi kepada tarif elektrik. Tarif elektrik di Malaysia adalah yang paling kompetitif di rantau Asia. Dalam tempoh 20 tahun, tarif elektrik naik pada kadar 600 tahun. Dan dasar kerajaan mengurangkan subsidi elektrik bagi banyak ruang kepada rakyat untuk melabur dalam industri tenaga solar, di mana mereka melabur RM45,000 dan mereka mendapat pendapatan sehingga RM130,000 daripada tabung renewable energy. Selain daripada insentif fiskal yang didapati, pelaburan dalam bidang tenaga solar ini juga dapat memberi yang pertama sekali carbon emission reduction, pemanasan global, kesan iklim, perubahan iklim cuaca. Yang kedua, pelaburan ini membagi return on investment sebanyak 17% tahun selama 21 tahun. Dan yang ketiga, dia dapat mengurangkan suhu dalam bangunan sebanyak 5 darjah Fahrenheit. Ini dibuktikan dengan kajian yang telah dibuat oleh pihak universiti. Bahkan komitmen daripada kerajaan yang membantu industri ini untuk terus berkembang telah menambahkan lagi keyakinan beliau. Wawasan Gading Kencana Sdn Bhd ni, kita nak menjadi syarikat peneraju industri solar di peringkat global. Dan saya rasa yang penting yang mana orang tak tahu ialah kita nak mewujudkan rantaian nilai, value change. Dari segi projek dalam negara, kita sedang membangunkan solar farm sebesar 8 megawatt di Melaka. Yang ini saya ucap banyak terima kasih kepada SME Bank. Kerana SME Bank lah satu-satunya bank yang berurusan dengan kita untuk membagi pinjaman sehingga 56 juta kepada syarikat Bumiputera. Bank-bank lain langsung tak mau berurusan dengan kita. Dia kata, you pergi main jauh-jauh. Ini yang saya cukup tersentuh dan saya hargai, saya hormati keputusan SME Bank. Dan insya-Allah kita akan kerja keras dan kita akan buktikan kebolehan anak-anak Bumiputera mampu mencapai lompatan berganda ataupun lompatan gergasi dalam industri solar ini. Dan kita juga ada program untuk bantu rakyat miskin menjana pendapatan melalui projek Suryaku. Dari segi projek luar negara, kita sedang berurusan dengan sebuah syarikat di Jepun untuk membangunkan solar farm sebesar 50 megawatt. Dan di Indonesia kita pun ada. Dan saya rasa yang penting sekali dalam kita punya wawasan ialah kita nak menubuhkan pusat latihan pemasangan solar untuk remaja. Supaya anak-anak muda ini boleh kita gerakkan mereka untuk jadi pemasang sistem solar yang bertauliah. Kita dapat pastikan mereka ada tempat yang betul untuk bekerja dan kita hendak supaya industri solar berkembang dengan pesat di Malaysia sehingga ia mampu melimpah ruah ke serantau ini. Hari ini kami akan membicarakan isu penyediaan penyata keuangan ataupun audited accounts. Tidak kira sama ada sebuah syarikat itu bersaiz mikro, kecil atau sederhana. Pengurusan keuangan dapat memberikan pemilik syarikat maklumat yang tepat berkenaan dengan status keuangan sebuah syarikat. Memang menjadi amalan pihak institusi keuangan termasuk SME Bank di mana kami memerlukan maklumat penyata keuangan ini disertakan di dalam setiap permohonan pembiayaan. 3 faktor utama adalah: pertama, daripada penyata keuangan kami dapat
menganalisa trend peningkatan atau penurunan jualan dan keuntungan syarikat. Kedua, kami juga dapat menganalisa trend tempoh bayaran balik penghutang dan bayaran balik kepada pemiutang oleh syarikat. Ketiga, pihak bank dapat membuat analisa rasio bagi menentukan kedudukan keuangan syarikat melalui dua perkara utama. A. Gearing ratio. Ini adalah bagi menentukan kapasiti pembayaran balik pinjaman yang dibuat oleh syarikat. B. Current ratio. Bagi menentukan kedudukan kecairan keuangan syarikat. Jadi teruskan bersama saya dalam episod-episod akan datang di mana kita akan mengenali dan mendalami para usahawan yang menjadi tetamu kita dalam ISME. Jumpa lagi.